Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Muslimin, musliman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana kita akan melihat tafsiran ayat bagi suratul Nasri. Kita akan melihat sudut yang tersurat dan tersirat di sebalik ayat-ayat yang berada dalam suratul Nasri, dan yang paling penting, apakah teladan yang kita nak ambil daripada surah ini, apakah petunjuk, apakah tindakan yang kita perlu ambil daripada hasil kita tadabbur suratul An-Nasr. Saya akan bentangkan nota PowerPoint yang ringkas, namun boleh kita jadikan sebagai panduan suratul An-Nasri. Kita tengok nota yang saya paparkan. Saya harap suara saya jelas, tuan-tuan boleh dengar dengan baik dan tuan-tuan boleh dapat melihat dengan jelas nota yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita masuk terlebih dahulu perbincangan latar belakang suratul Nasr. Surah ini di dalam Al-Quranul Karim, ia berada pada surah yang ke-110. Dari sudut penurunan, berdasarkan kajian para ulama, surah ini merupakan surah yang akhir yang diturunkan oleh Allah. Kesemua ayat berada dalam satu surah yang merupakan surah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada menyatakan yang menyokong kepada maklumat surah An-Nasr ini merupakan surah yang terakhir adalah berdasarkan dalam riwayat Sahih Muslim, yang mana dalam Sahih Muslim Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah, iaitu Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ubaidillah, yang mana Ibnu Abbas bertanya soalan, ata'alamu, adakah kamu mengetahui akhir surah nazalat minal Quran, yang telah turun dari Al-Quran, nazalat jami'an, yang telah diturun ke semua, maksudnya yang telah diturun ke semua ayat dia. Maka Ubaidillah menjawab, na'am. Dia kata, ya, aku tahu, dia kata. Lepas tu dia pun bacalah ayat idza jaa nasrullahi wal fath, sehinggalah ayat yang terakhir,
selepas Ubaidillah menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan sadaqata, engkau telah berkata benar. Jadi berdasarkan Sahih Muslim menguatkan fakta bahawa surah An-Nasr ini merupakan surah yang akhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turunnya surah An-Nasr, Allah turunkan surah At-Taubah. Ini bermakna surah Taubah turun terlebih dahulu, kemudian baru turun suratul Nasr. Walaupun dari sudut susunan surah-surah di dalam Quran, surah Taubah surah yang ke-9, tetapi dari sudut sejarah turun, ia di antara surah-surah yang akhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir seperti kita sebut tadi, suratul Nasr. Kenapa perlu diperkenalkan, perlu dikongsikan maklumat surah terakhir? Ini ada kaitan dengan ayat yang ada dalam surah Iza Ja'a Nasrullah yang kita akan belajar sebentar lagi. Kemudian surah An-Nasr ini sebenarnya berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kata surah Makkiyah dan ada yang mengatakan surah ini turun selepas Nabi berhijrah. Jadi kalau kita bincang kalau akhir surah, tentulah dah macam Nabi surah berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Jadi yang tepat, yang terpilih, ia turun selepas, maknanya dia turun pada pada penghujung. Maksudnya diturunkan selepas Nabi SAW berhijrah. Okay. Jadi dia panggil surah Madaniyah. Kemudian dari sudut bilangan ayat, kita sedia maklum adalah surah yang mengandungi 3 ayat seperti surah Al-Kawthar, seperti surah Al-Asr, 3 ayat. Kita terus membicarakan tentang segmen surah An-Nasr, ataupun kita nak melihat pembahagian topik di dalam suratul Nasr. 3 ayat suratul Nasr ini kita boleh bahagikan ia menggunakan pendekatan ada pembuka, ada penutup dan ada pertengahan di antara pembuka dan penutup. Kalau kita melihat pada pembukaan, iaitu pada ayat yang pertama, kita diberitahu oleh Allah tentang Nasrullah, iaitu pertolongan Allah, dan apakah hasil daripada pertolongan Allah itu. Jadi ayat 1 dia fokus tentang pertolongan Allah. Pertolongan Allah inilah yang menjadi nama kepada surah yang sedang kita belajar. Surah ini namanya An-Nasru, iaitu pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Jadi ayat pertama menjadi pembukaannya menyebut tentang pertolongan Allah, yang mana pertolongan Allah ini telah menghasilkan Al-Fatah, iaitu kemenangan, ataupun yang lebih dekat lagi, iaitu pembukaan kota Mekah. Pada pertengahan ayat, iaitu pada ayat yang kedua, Allah menceritakan tentang apakah hasil setelah
dibukanya kota Mekah setelah Nabi SAW berjaya menawan kota Mekah, apa yang terjadi kepada Islam. Jadi ayat yang kedua, kita sedia maklum bahawasanya setelah berjaya dibukakan kota Mekah, maka orang Arab sekitarnya, mereka telah berbondong-bondong memasuki agama Islam. Maknanya agama Islam ni makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Ramai orang yang masuk. Kenapa? Dia bergantung kepada pembukaan surah, iaitu pertolongan Allah. Dan penutupan bagi surah An-Nasr adalah tentang setelah orang memasuki Islam secara berbondong-bondong, maka apakah tindakan yang perlu dilakukan setelah orang Islam masuk ke dalam agama Islam secara beramai-ramai. Maka ayat 3, ayat yang menerangkan tentang tindakan yang perlu diambil setelah orang ramai masuk ke dalam Islam. Orang ramai masuk ke dalam Islam kerana berlakunya pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah tidak akan berlaku melainkan setelah nasrullah, pertolongan Allah. Jadi kita dah selesai segmen surah. Jadi kalau kita nak faham susunan dia tu mudah je. Mula-mula pertolongan Allah. Lepas Allah dah tolong, berlakunya pembukaan kota Mekah. Apabila berlakunya pembukaan kota Mekah, maka orang-orang yang melihat pembukaan kota Mekah itu, maka mereka berbondong-bondong menerima Islam. Maka setelah nikmat berjayanya dakwah yang dah selama ini diperjuangkan oleh Nabi, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mensyukuri akan nikmat pertolongan Allah yang telah berjaya membuka kota Mekah. Apa yang Nabi kena lakukan? Nanti kita akan bicarakan. Nabi diperintahkan untuk mensucikan Allah dengan memuji Allah, dan Nabi kena beristighfar. Kenapa Nabi perlu bertasbih? Kenapa Nabi perlu memuji Allah? Kenapa Nabi beristighfar? Dia ada kaitan dengan surah ini, adalah surah yang akhir Allah turunkan kepada Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan pada penamaan surah. Kemudian kita pergi membicarakan pula tajuk yang berikutnya adalah tentang penamaan surah An-Nasr. Kita sedia maklum An-Nasru bermaksud pertolongan. Pertolongan. Apabila kita sebut pertolongan, pertolongan maknanya surah ini dia berpaksikan kepada pertolongan. Sekejap ya, saya tengok internet saya seperti lemah sekejap. Sekejap ya. Izinkan saya melukar. Sekejap. Okey, alhamdulillah. Okey, saya kembali kepada membincangkan tentang pertolongan. Okey. Surah ini kalau kita buka Quran memang dinamakan An-Nasru, betul? Pertolongan. Maknanya siapa yang dah mengikuti modul nama-nama surah, ia memberikan kita erti yang sangat besar. Kerana apabila letak nama tu sebagai nama surah,
maka ia seperti memberikan kita intisari utama. So surah ni sebenarnya paksinya tentang apa? Adalah tentang pertolongan. Jadi pertolongan siapa? Jadi kalau kita baca pada ayat, kita kena carilah perkataan nasru. Jadi kalau kita baca buka perkataan nasru, maka kita akan jumpa selepas an-nasru ada perkataan Allah. Seperti mana ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah. Apabila telah datangnya pertolongan Allah. Jadi makna nasru adalah pertolongan, yang pertolongan ini merujuk kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah dah tolong? Kita sedia maklum, kita dah sebut tadi dekat segmen. Allah tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang-orang musyrikin Makkah yang selama ini mereka percaya menguasai bumi Makkah. Jadi Nabi terpaksa berhijrah, berjuang berada di bumi Madinah. Jadi apabila Allah bagi tahu tentang pertolongan Allah ni, maka Nabi dah berjaya menawan kembali Makkah. Semua itu berlaku kerana Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi tuan-tuan dah dapat gambaran awal dah. 3 ayat ni sebenarnya berpaksikan kepada pertolongan Allah. Kemudian ada para ulama mengatakan nama lain bagi surah An-Nasr ni dia panggil surah At-Tawdi'. At-Tawdi' maksudnya perpisahan. Macam kita sebut istilah khutbah wada'. Itulah haji perpisahan kan, khutbah ketika Nabi melaksanakan ibadat haji. Jadi surah An-Nasr ni kata para ulama adalah surah perpisahan. Perpisahan antara siapa dengan siapa, iaitu perpisahan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Dalam erti kata lain, perpisahan di sini bermaksud dia dikaitkan dengan ajal yang semakin hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang mudah untuk difahami, maknanya surah An-Nasr ini surah yang memberikan isyarat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir kepada kewafatan. Sebab itu tadi kita ulas tentang surah ini, surah yang akhir Allah turunkan kepada Nabi. Jadi apabila surah dah lengkap, tugas Nabi membawa orang kepada Islam, ia telah berlaku dengan sangat sempurna. Setelah orang ramai masuk ke dalam Islam, maka tugas Nabi sudah habis. Tugas Nabi dah selesai. Jadi kalau tugas sudah selesai, ayat Quran semua sudah diturunkan, maka sudah sampai saatnya untuk Nabi kembali kepada Yang Maha Pencipta. Nak kembali kepada Yang Maha Pencipta, apakah persediaan yang Nabi kena lakukan? Persediaan itu ia berada pada ayat yang terakhir sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Allah memerintahkan Nabi untuk dia kena bertasbih dengan memuji Rabbnya dan beristighfar. Kenapa Allah perintahkan Nabi buat seperti itu? Kenapa Nabi perlu beristighfar? Kenapa Nabi perlu memuji Allah? Kenapa Nabi perlu bertasbih? Kerana surah ini ada kaitan dengan isyarat Nabi itu akan kembali menghadap Ilahi. Bukti yang lebih jelas ataupun kita kata dalil sokongan, mana kita tahu surah ini surah perpisahan, sedangkan ayat 1 tak sebut pun, ayat 2 tak sebut pun, betul tak? Ayat 3 tak sebut pun. Okay. Untuk memahaminya, ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Cuma saya tak paparkanlah riwayat itu dan saya tak letakkan dia di dalam nota. Kalau kita baca Sahih Bukhari, ada satu kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma masuk sekali dalam mesyuarat. Yang mana kita tahu Abdullah bin Abbas ketika itu dia masih lagi belum sampai kepada peringkat orang yang dewasa. Jadi Umar ni ahli mesyuarat dia, ahli syura dia adalah terdiri daripada sahabat-sahabat yang sudah berumur. Sahabat-sahabat yang mereka ini di kalangan sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Okey. Jadi apabila masuk ke dalam mesyuarat yang Umar bawa ni, maka orang-orang lain ni, ahli-ahli mesyuarat tu, mereka seperti tak setuju. Kenapa bawa budak ni masuk? Dia katakan. Okey, saya ringkaskan cerita dia. Okey. Jadi Umar ni, dia nak menjawab kenapa dia bawa Abdullah bin Abbas ni masuk ke dalam mesyuarat tersebut. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah bertanyakan soalan kepada sahabat-sahabat yang otak-otai ni. Umar tanya pada mereka, korang tahu tak apa sebenarnya maksud ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Umar tanya kepada para sahabat yang otak-otai ni. Maka para sahabat yang duduk dalam sesi mesyuarat tu, mereka jawablah. Mereka jawab sama seperti ayat tu. Maknanya mereka ambil zahir ayat tu. Para sahabat jawablah, ayat tu kan Allah perintah kepada kita puji Allah. Allah perintah kepada kita beristighfar apabila kita dah dapat kemenangan, dah dia buka ke pembukaan kota Mekah. Okey. Ada sebahagian sahabat mereka tak jawab. Mereka ada para sahabat sebahagiannya dia diam. Dia orang tak tahu nak kata apa pada ayat tu. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun bertanya pula dekat Abdullah bin Abbas tu. Yang mereka macam tak setuju bawa Abdullah bin Abbas tadi. Umar pun tanya kepada Abdullah bin Abbas. Umar tanya, akadzalika taqula ya bin Abbas? Dia tanya. Umar kata kepada Abdullah bin Abbas, macam tu ke maksud ayat tu wahai Ibnu Abbas? Maksudnya Umar ni dia nak justifikan balik, dia nak dapatkan pengesahan, dia tanya kepada Abdullah bin Abbas.
betul ke seperti mana yang diorang cakap tu, maksud ayat tu kena bertasbih, kena bertahmid, kena beristighfar. Maka apa jawab Abdullah bin Abbas? Dia kata tak. Dia kata la. Dia kata tidak. Dia kata. Lepas tu Umar tanya lagi. Fama taqulu, kalau tak, kalau bukan itu maksud dia, apa yang kau nak, apa sebenarnya? Maka Abdullah bin Abbas pun dia pun kata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Abdullah bin Abbas kata, sebenarnya ayat tu adalah isyarat kepada ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah bagi tahu kepadanya. Faham tak maksudnya? Lepas tu dia berkata lagi, isyarat kepada ajal dia itulah yang perintah Allah, fasbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar Al-Khattab setelah dia mendengar jawapan Abdullah bin Abbas ni, sebab kalau kita faham secara tersurat, kita memang, kalau saya pun, kalau tak baca hadis ni, baca terjemahan je, memang kita akan faham sebagaimana sahabat-sahabat lain yang faham macam tu. Tetapi Abdullah bin Abbas memahami yang tersirat. Di sebalik ayat itu ada kaitan dengan ajal. Maka Umar kata apa? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma a'lamu minha illa ma taqul. Umar kata, setakat ni aku tak tahu. Rupanya, maknanya dia kata tak ada siapa-siapa yang lebih tahu daripadanya. Maknanya Umar kata, orang tak pernah terfikir pun macam tu, tak pernah tahu macam tu. Tetapi Abdullah bin Abbas ini mengetahui. Ini riwayat Bukhari. Menunjukkan bahawasanya memang benarlah penamaan surah An-Nasr ini dengan nama lain dia adalah surah At-Tawdi', surah perpisahan. Jadi apabila kita baca surah Idza Ja'a Nasrullah, sepatutnya mengingatkan kita bahawasanya kalau Rasulullah itu akan menghadap Allah Azza wa Jalla, maka kita semua ni pun sebenarnya akan menghadap Allah yang sama. Tapi apa persediaan kita? Dalam masa yang sama, kita teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dah faham sedikit, maka cubalah hafal 3 ayat ni, dibawa ia di dalam salat. Maka akan menambahkan lagi penghayatan, kekhusyukan setelah memahami isi kandungan bagi surah An-Nasr. InsyaAllah kita akan pelajari daripada satu ayat kepada satu ayat. Ini secara ringkas pendahuluan latar belakang bagi surah An-Nasr. Sedikit sebanyak kita telah masuk pun sebenarnya kepada tafsiran ayat. Kalau tuan-tuan baca, ada saya ada letakkan keterangan daripada penulis tafsir Al-Wadih. Al-Wadih. Kat sini kita akan baca bahawasanya surah ini merupakan pengumuman Allah berkenaan dengan kematian Nabi. Jika kemenangan telah pun diraih, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan risalah ataupun perutusan dengan sempurna. Apabila risalah tersebut, tugas tersebut telah sempurna, maka Nabi akan pergi menghadap Ilahi. Ini seperti yang telah pun kita sebutkan. Baik.
Sebelum kita masuk kepada keterangan dan tafsiran ayat yang pertama, mari kita melihat terlebih dahulu, dapatkan maklumat berkenaan dengan tujuan surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini seperti mana yang dicadangkan oleh Dr. Hasan Ali Arfan dalam kitabnya Dilalatul Asma'. Beliau mengatakan surah An-Nasr ini temanya, tujuannya adalah Allah nak menjelaskan tentang pertolongan Allah. Okey, kata kunci dia, surah ni nak menerangkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah Ta'ala ini hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, yang berjuang untuk meninggikan agama Islam. Inilah tujuan bagi suratul Nasr. Walaupun kita belajar tadi sudut pandang lain ada kaitan dengan isyarat ajar Nabi SAW. Tetapi surah ini sebenarnya surah yang terpakai pengajarannya, tujuannya sampailah hari kiamat. Allah nak bagi tahu kalau nak Allah tolong, bawalah agama Islam ini, perjuangkanlah, tinggikanlah akan Islam. Allah akan memberikan pertolongan. Jadi itu serba ringkas tentang tujuan bagi surah An-Nasr. Sebab kita tahu bahawasanya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, akhirnya mereka tewas setelah Nabi berjaya menawan kota Mekah. Maknanya Allah bagi tahu, selagi kita Islam, kita perjuangkan agama Islam, pasti pertolongan Allah itu boleh kembali lagi seperti mana Nabi SAW. Jadi kita masuk kepada perbincangan selanjutnya, iaitu kita bincangkan ayat yang ketiga ni, bila dia ayat yang mengandungi 3 ayat ni, bila dia diturunkan. Maksud dia, kita bukan nak bincang dari sudut sebelum hijrah ke selepas hijrah. Lepas tu kita dah bincang tadi, kita memilih pendapat ia diturunkan selepas hijrah. Sudah pastilah sebab dia penghujung hidup Nabi. Tetapi para ulama tafsir bincang, ayat 3 ayat ni dia turun, adakah sebelum Nabi SAW dapat menawan kota Mekah ataupun setelah Nabi berjaya menawan, membuka kota Mekah? Para ulama berbeza pandangan. Kalau ulama yang mengatakan 3 ayat ni turun sebelum Nabi berjaya membuka kota Mekah, ia merupakan isyarat kepada, atau kita kata ia merupakan berita gembira, isyarat tentang kejayaan yang Nabi akan kecapi. Namun begitu, para ulama mengatakan, dan ini merupakan pendapat yang terpilih, ia turun selepas pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun ke-10 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pembukaan kota Mekah ia terjadi pada bulan Ramadan pada tahun yang ke-10. Okey, jadi ayat ni
dia ada kaitan setelah berjaya di muka kota Mekah, barulah turun 3 ayat ini. Ada yang kata tak, 3 ayat ni turun sebelum Nabi membuka kota Mekah. Wallahu ta'ala a'lam, berlaku perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Yang paling penting, kita nak bincangkan pengajaran ni. Okey, cuba kita lihat pada keterangan dan tafsiran bagi ayat yang pertama. 3 ayat je. Pendek. InsyaAllah kalau ikutkan kita boleh, kita sempat untuk kita habiskan. InsyaAllah. Kalau kita buat tadabbur ringkas, insyaAllah boleh habiskan. Okey, ayat yang pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datangnya nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Kenapa lepas pertolongan Allah disebut wal fath, pembukaan, kemenangan? Kenapa kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah ini disebut setelah pertolongan Allah? Di sinilah para ulama bincang. Jadi dia ada kaitan dengan pertolongan Allah, satu isu. Yang kedua adalah tentang kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah. Jadi kita bincangkan. Dalam ayat ini, Allah menyebut perkataan nasru, pertolongan kan? Jadi kalau kita nak faham pertolongan dekat sini, mula-mula Nasrullah ni Allah menyebut secara umum. Allah telah memberikan pertolongan. Apabila telah datangnya pertolongan. Pertolongan apa? Dalam sejarah hidup Nabi SAW, banyak Nabi dapat pertolongan. Tetapi pertolongan itu secara umum. Allah pernah tolong Nabi SAW dalam perang Badar. Allah pernah tolong Nabi SAW menghalau Yahudi Bani Nadir. Jadi itu adalah pertolongan. Kenapa ada perkataan wal fatah? Di sini yang kita nak ulas. Kenapa perlu letak wal fatah? Kalau kita sebut apabila telah datangnya pertolongan Allah, umumlah kan. Tapi kenapa sebut wal fatah? Kerana al-fatah merujuk ke dia merupakan pengkhususan. Maksudnya dia sebut spesifik dia. Apa pertolongan Allah tu? Kalau an-nasru adalah pertolongan Allah, tapi tolong dalam perkara apa? Apa yang Allah tolong? Maka jawapannya ada dekat al-fatah, iaitu kemenangan. So kemenangan di sini adalah merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Okay. Apa perkaitan, kenapa Nasrullah sebut dulu baru wal fatah? Menunjukkan bahawasanya an-nasru ini menjadi penyebab munculnya, datangnya al-fatah. Maknanya kalau saya padam ayat beginilah. Okey. Kalau kita buang perkataan, kalau tak ada Nasrullah ni, maka tak adalah wal fatah. Jelas? Okey. Jadi wal fatah ini, pembukaan kota Mekah ni, fatahu, wal fatahu ini, ia berlaku setelah Nasrullah. Boleh jelas?
wal fatah ini dia terhasil setelah Nasrullah. Okey, beri jelas. Membawa makna juga kalau tiada Nasrullah, tiadalah Al-Fatah dekat sini. Okay. Kenapa disebutkan Al-Fatah? Kerana Al-Fatahu dekat sini memperincikan apakah pertolongan yang Allah telah berikan. Sebab macam sebut tadi itulah, ada beberapa peristiwa Allah tolong Nabi, tetapi pertolongan itu belumlah lagi yang climax, yang paling tinggi lagi. Tetapi apa disebut wal fatah, dia nak mengkhususkan kepada pertolongan Allah. Maknanya pertolongan Allah ni lah menjadi penyebab utama berlakunya wal fatah. Okey, pembukaan Kota Mekah. Okey, cuba kita lihat ulasan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Tafsir Adwa'ul Bayan. Kenapa dalam ayat ni Allah menyebutkan tentang pertolongan Allah? Ya? Kenapa disebutkan dengan perkataan pertolongan, lepas tu ada perkataan Allah? Kalau tak sebut Allah pun kita faham dah, idza jaa nasru, pertolongan kan. Sebab kita sedia maklum, kalau sebut tolong je, Allah lah yang akan memberi pertolongan. Tapi mengapa diletakkan Allah, kalimah Allah selepas nasru? Okay. Kenapa perlu Allah mengatakan pertolongan Allah? Syekh Muhammad Al-Amin dalam Tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan, Allah menyebutkan pertolongan Allah adalah untuk menyifatkan pertolongan dengan seluruh pertolongan atau pertolongan yang sempurna. Maksud dia, kalau Allah guna Nasrullah, pertolongan Allah, ini kan kita faham kan? Kalau Allah dah tolong, Nasrullah, pertolongan Allah, maknanya menunjukkan pertolongan yang apa? Pertolongan yang sangat sempurna. Yang pertolongan yang terbesar yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Sebab itu diletakkan Nasru, ada perkataan Allah. Nak memuliakan Nabi SAW. Sehingga diletakkan pertolongan Allah. Okay. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh dalam ayat Quran. Kalau kita baca dekat ayat ni, jumpa tak Nasrullah? Contohnya ambil surah Ali Imran ayat 126. Allah kata, "Wa man nasru illa min indillah hil azizil hakim." Allah kata, dan ingatlah pertolongan. Ada perkataan nasru. Kan, pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya daripada Allah. Maksudnya ayat Nasru ni, dia ada min indillah. Dia bukan direct. Nasrullah. Macam ni ayat ni ada pertolongan, tapi dia ada pertambahan kalimah min. Kalau kita guna min, dia ada kaitan dengan sebahagian. Sebahagian. Kalau guna min kan merujuk kepada sebahagian. Okey. Dekat sini ayat ni memang kita faham pertolongan itu memang bersumberkan dari Allah. Tetapi kalimah ni dia bukan sebut Nasrullah, dia sebut Nasru min indillah. Pertolongan daripada sisi Allah. Daripada ni sebenarnya merujuk kepada sebahagian yang Allah tolong. Dia tak macam ayat pertama kita baca kan. Kita baca ayat pertama tu,
Ja'a nasrullah, terus pertolongan Allah. Dia tak ada pertolongan daripada. Memang kita tahu pertolongan mesti dari Allah, tapi tak ada perkataan daripada. Kalau ada perkataan min dia merujuk kepada sebahagian, dia belum lengkap lagi. Tetapi apabila Allah kata pertolongan Allah, terus nasru, patut terus gunakan nama Allah. Dia tak ada dengan perkataan lain. Nasru, nasrullah, menunjukkan seperti mana kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, menunjukkan pertolongan Allah yang sangat sempurna. Okay. Jelas tentang penggunaan nasrullah. Okay. Kemudian kita terus kepada ayat yang kedua. Okay. Sebelum tu, wal fatah dekat sini ya, wal fatahu dekat sini memang kita terjemah dia kemenangan. Okey, kemenangan. Maka kemenangan dekat sini merujuk kebanyakan para ulama tafsir kata ia adalah pembukaan kota Mekah. Maksudnya Nabi mendapat kemenangan menawan kota Mekkatul Mukarramah. Kenapa? Kalau ditanya lagi, kenapa dalam banyak-banyak kemenangan disebut spesifik dia pembukaan kota Mekah? Kita tahu kan pembukaan kota Mekah ni ia berbeza dengan peperangan yang lain. Kita tahu pembukaan kota Mekah ia berlaku dalam keadaan aman, berlaku dalam keadaan tidak adanya pertumpahan darah. Kalau perang lain, kena lawan dulu. Lawan, bunuh, kan? Perlu berperang, ada pihak dilukai, ada pihak terbunuh. Menang. Contohnya Nabi menang perang Badar. Menang perang Badar. Tapi, perang Badar itu telah mengorbankan berlakunya pertumpahan darah. Terpaksa, para sahabat ni terpaksa bersusah payahlah. Betul tak? Nak kena mengorbankan diri, berhadapan dengan risiko yang tinggi. Tapi pembukaan kota Mekah tak. Pembukaan kota Mekah kan kita tahu masa tu tentera Islam ramai. Kan? Orang-orang lain tak berani nak serang, nak lawan. Tak sama macam perang-perang yang lain. Okey. Sebab itu peletakan pembukaan kota Mekah tu dikaitkan dengan pertolongan Allah, nak menunjukkan bahawa di antara pertolongan Allah yang terbesar yang Allah beri kepada Nabi SAW adalah dapat menawan kota Mekah. Jadi nak tahu apa hasil ditawan kota Mekah tu, itu nanti kita baca pada ayat nombor 2. Nak tahu lagi apa kehebatan dapat menawan kota Mekah ni. Jadi kita kena baca pada ayat yang kedua. Okay. Jelas tentang wal fath. Kemudian kita lihat kepada keterangan ayat yang kedua. Ayat yang kedua memberikan kepada kita jawapan. Apa sebenarnya hasil yang diperolehi, impak dia setelah berjaya menawan kota Mekah? Kalau kita baca sejarah pembukaan kota Mekah, kalau kita nak lebih penghayatan, kita kena baca sejarah Nabi SAW, bagaimana Nabi memasuki kota Mekah dengan para sahabatnya. Kalau kita baca masa tu, kita akan lebih dapat banyak penghayatan dia. Tetapi yang paling kesan dia yang paling besar sekali, ayat 2 memberitahu wa ra'aitan nasa, dan engkau dapat melihat manusia ni umum. Engkau dapat melihat yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia itu yadkhulu. Kenapa kita letakkan yadkhulu ni dalam fi'lul mudhari', kata kerja sekarang?
Dia ada sebab dia. Okay, kita baca dulu terjemahan dia. Dan engkau dapat perhatikan manusia. Engkau kat sini adalah kepada Nabi SAW. Dan engkau dapat perhatikan manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai, afwaja, berbondong-bondong. Tuan bayangkan contohnya macam inilah. Macam tugas kita nak menyampaikan dakwah. Itulah tugas kita hakiki. Selama ni berpuluh tahun Nabi mengajak orang masuk Islam kan. Nabi terpaksa melalui dengan keadaan yang susah payah. Bukan sekadar orang mengata Nabi bukan-bukan. Ada kata Nabi gila, ada kata Nabi ni macam-macam tomahan. Kan, lepas tu Nabi terpaksa menghadapi peperangan demi peperangan. Tetapi apabila Allah memberikan Nabi kejayaan dapat muka kota Mekah ni, senang-senang je orang masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai. So macam mana kita rasa? Cuba kita duduk kedudukan Nabi, berada di tempat Nabi. Apa perasaan tentera perempuan apabila mendapati ramai orang masuk ke dalam Islam? Daripada satu tempat. Sebab apa? Sebab telah viral, telah tersebar maklumat bahawa Muhammad telah berjaya mengalahkan orang-orang Arab musyrikin Mekah. Jadi, orang pun masuklah ke dalam Islam secara sukarela. Masuklah mereka ke dalam Islam. Okay, secara beramai-ramai. Itu yang kita kata dalam banyak-banyak kejayaan Nabi ni, kejayaan yang paling besar adalah orang memeluk agama Islam. Sebab itulah tugas sebagai seorang Rasul yang paling utama, mengajak manusia kepada Islam. Okay. Untuk lebih ada penghayatan, kita tengok penjelasan para ulama tafsir. Okey, perkataan An-Nas dalam ayat tadi, dia adalah umum. Secara umum adalah manusia. Tapi dari sudut konteks, ketika mana ayat ni turun, sudah pasti dia merujuk kepada orang-orang Arab yang ada di sekeliling, di semenanjung Arab, yang daripada negara Syam, yang daripada Yaman, contohnya kan, mereka ketika itu masuk ke dalam agama Islam. An-Nas ni merujuk kepada ramai. Okey. Kemudian, kenapa dalam ayat tu disebut masuk ke dalam agama? Lepas tu kenapa disebut Allah, agama Allah? Kenapa disebut agama Allah? Kalau tak ada perkataan Allah, kita fahamlah agama yang dia bawa itu din, tentulah Islam. Tapi kenapa diletakkan agama Allah? Kenapa perlu letak Allah selepas perkataan din? Okey. Kata para ulama tafsir, agama Allah di sini maknanya Islam. Okey, agama Islam itu dikaitkan dengan lafaz Allah. Kenapa ada perkataan Allah? Bertujuan untuk memuliakan dan mengagungkan agama itu. Diletakkan agama Allah, nak memuliakan agama itu, diletakkan dengan Allah. Okay. Macam kita kata ayat pertama tadi, pertolongan letak Allah. Kalau tak letak Allah, memang kita sedia maklum pertolongan sudah pasti datang dari Allah. Tapi kenapa letak Allah? Nak menunjukkan pertolongan itu bukan pertolongan yang biasa-biasa, tapi pertolongan yang sangat sempurna yang Allah beri. Pertolongan Allah dikaitkan dengan dinillah, agama Allah. Jadi kenapa letakkan Allah? Kerana nak memuliakan dan mengagungkan agama
yang Nabi perjuangkan sepanjang hidup dia tu, dan agama itulah yang dimasuki oleh manusia secara afwaj, beramai-ramai. Okey, kemudian apa maksud afwaja? Kita dah sebut tadi itulah, dia adalah bilangan banyak dari perkataan fawjun. Okay. Kemudian ada para ulama tafsir menyebutkan antara contoh secara spesifik siapa orang Arab yang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong tu, beramai-ramai tu. Seperti penduduk Mekah, sudah pastilah sebab Nabi menawan kota Mekah. Penduduk Taif, kita tahu dalam sejarah Taif kan, penduduk Yaman, Hawazin, dan seluruh kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah Arab. Negara-negara yang berhampiran tu, mereka masuk ke dalam agama Islam setelah Nabi SAW berjaya menawan kota Makkatul Mukarramah. Itu ayat yang kedua. Mudah je untuk difahami, maka kita pergi kepada ayat yang ketiga. Apabila kita baca pada ayat yang ketiga, kita akan jumpa dimulakan dengan huruf fa. Fasabbih. Huruf fa di sini menunjukkan kepada, kita panggil fa yang merujuk kepada maka. Maksudnya justru itu. Fa dekat sini seperti ada arahan setelah ayat yang kedua tadi. Maka Allah perintahkan Nabi buat apa? Sabbih. Bertasbihlah. Bihamdi rabbika. Dengan memuji Rabb kamu. Dengan memuji Rabb kamu. Lepas tu kena buat apa lagi? Wastaghfirhu. Dan beristighfarlah kepadanya. Jadi ada berapa perkara Nabi kena buat? Nabi kena buat tasbih dengan memuji Allah. Lepas tu Nabi kena beristighfar kepada Allah. Minta keampunan Allah. Lepas tu Allah menegaskan, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia iaitu Allah Maha penerima taubat. Sangat Allah itu menerima taubat. Kalau kita baca ayat 3 ni macam apa berkaitan dah dapat kemenangan, kena bertasbih lepas tu kena memuji Allah, lepas tu beristighfar kan. Nah, inilah ayat 3 ni lah yang kita kaitkan tadi tu kan. Setelah Nabi berjaya menawan kota Mekah, orang dah masuk Islam beramai-ramai, maka nak buat apa lagi? Itulah kejayaan yang paling tinggi yang Nabi dapat. Inilah memberikan isyarat kepada tugas Nabi ini sudah selesai. Maka kalau dah selesai, maka ia akan kembali kepada Yang Maha Pencipta. Jadi nak kembali kepada Maha Pencipta ni kena buat apa? Kena bertasbih dengan memujinya dan beristighfar. Ayat ni, jika nak lebih difahami, nak menunjukkan apa bukti Nabi itu bertasbih lepas tu, kita kena baca hadis-hadis. Begini. Selepas daripada turunnya ayat yang memerintah Nabi bertasbih, lepas tu Nabi beristighfar ni, Aisyah dia cakap, kalau kita baca dalam hadis,
selepas turunnya peristiwa yang Allah perintahkan Nabi bertasbih ni, memang Nabi dia buat tau. Dia ikut apa yang Allah perintahkan. Jadi apa yang Nabi buat, Nabi ikut tu, pada ayat ketiga tadi tu, telah ditunjukkan oleh Nabi seperti mana kata Aisyah ni, Nabi SAW apabila dia rukuk dan dia sujud. Maksudnya selepas turunnya ayat ni, Nabi ni ketika rukuk dan sujud, dia buat apa? Dia bertasbih, memuji Allah, dan lepas tu Nabi beristighfar. Macam bacaan dia, Subhanakallahumma. Ini adalah tasbih. Subhanakallahumma rabbana. Ini adalah tasbih. Ini tasbih. Wa bihamdika. Ini adalah tahmid. Allahumma ufili. Ini adalah istighfar. 3 kan Nabi buat. Jadi riwayat ni sebenarnya kenapa Nabi sering kali dalam rukuk dan sujudnya baca setelah turunnya ayat idza jaa nasrullah, itulah Nabi dia akan membaca tasbih dengan memuji Allah, lepas tu dia beristighfar dekat Allahumma firli. Ini bukti dia. Kalau kita baca dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW dia juga membaca riwayat ni. Ini juga dari riwayat Muslim daripada Aisyah juga. Nabi SAW dia selalu ucap, yang ni luar pada solat. Nabi selalu baca Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Yang ini Nabi ambil ayat yang gabung terus. Ini tasbih dengan memuji Allah. Ini satu rangkap. Astaghfirullah, Nabi istighfar. Wa atubu ilaih, Nabi lafazkan perkataan taubat. Ingat tak ayat tadi? Ayat ni, bacaan ni dia dekat ayat fasabbih bihamdi rabbika. Ya, ayat ni. Wastaghfir, ungkapan ni. Innahu kana tawwaba. Dekat ayat. Jadi Nabi ni, kata Aisyah, Nabi ni selalu banyakkan sebut Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Apa maksudnya? Maha suci Allah dengan kepujian. Astaghfirullah, aku memohon keampunan Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Lepas tu kan Aisyah, apabila dia nampak Nabi, dengar Nabi sebut ni banyak kali bacaan yang ini ni, ucapan ni, maka Aisyah tanya kepada Nabi. Dia tanya, araka tuksiru min qaulin. Aisyah kata, aku nampak ni engkau banyak dia ulang-ulang perkataan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, aku telah diberitahu oleh Tuhanku, sesungguhnya aku akan melihat tanda pada umatku. Pada apa umatku tu? Maksudnya kan, Nabi kan Allah bagi isyarat. Kalau umat kau dah ramai-ramai masuk Islam, itu isyarat apa? Jadi, Nabi pun memperbanyakkanlah menyebut, Nabi kata, maka aku pun memperbanyakkanlah menyebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi, inilah
ringkasan daripada tadabbur yang kita telah pun pelajari. Jadi sebelum kita tamatkan, kita pun dah pukul 4-8 minit. Okay, mungkin kita tak sempat untuk bincangkan. Dia ada, lepas ni kita nak belajar hikmat istighfar. Hikmat istighfar ni maksud dia, kalau ada pihak yang bertanya, kalau ada pihak tanya kan, dia kata, kenapa Allah perintahkan Nabi SAW ni beristighfar? Kan Nabi tu ma'asum, betul kan? Kan Nabi ni terpelihara daripada dosa. Adakah Nabi beristighfar tu menandakan Nabi ni berdosa? Dia melakukan dosa? Yang inilah yang kita nak terangkan. Ada 3 hikmah di sebalik mengapa Allah perintahkan Nabi wastaghfir, Nabi beristighfar. Dan telah terbukti daripada hadis yang kita baca tadi tu, Nabi ikut, Nabi buat apa yang Allah perintahkan. Dan Nabi ulang banyak kali. Nabi banyakkan ulang. Dan Nabi juga baca ketika rukuk dan sujud. Jadi kenapa Nabi beristighfar tu? Kita ada 3 jawapan. Tapi kita tak kongsikan petang ni. Kita kena bicarakan dia pada kelas yang siri akhir minggu depan, hari Selasa, minggu depan, siri akhir tadabbur surah An-Nasr, dan kita akan bincang terus dengan apakah tindakan yang kita perlu ambil setelah memahami tafsiran ketiga-tiga ayat dalam surah An-Nasr. Jadi 2 maklumat ni kita akan bincangkan nanti pada minggu hadapan, hari Selasa, jam 3 petang, yang merupakan kelas yang terakhir bagi modul tadabbur 22 surah lazim. Maknanya minggu depan adalah kelas akhir setelah kita memulakan belajar daripada surah Ad-Duha sampailah kepada surah An-Nas. Maka telah lengkaplah 22 surah-surah lazim yang akan lengkap secara sempurna pada hari Selasa yang akan datang. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan sekali lagi untuk kita memperlengkapkan maklumat minggu hadapan jam 3 petang tadabbur surah An-Nasr. Nanti saya akan tambah lagi beberapa maklumat. Ada beberapa maklumat yang saya nak tambah lagi dan saya akan kongsikan, dan insya-Allah kita akan berikan nota surah An-Nasr bersama dengan nota surah Al-Masad, bersama dengan nota surah Al-Bayyinah, dan nanti saya akan semak sekali lagi antara 22 surah tu mana lagi nota yang belum dibuat hebahan dan edaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur kita iaitu Raudhah Zandra. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada beliau, kepada ahli keluarga beliau. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkatan. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, jazakumullahu khaira katsira, jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Salah silap, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah minggu depan. Siri yang kedua, siri akhir tadabbur suratul Nasr. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.